Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV, selamat datang ke video transfer rumours kedua untuk Sabah FC. So video sebelum ni adalah mengenai pemain tempatan yang berada dalam radar peminat-peminat Sabah FC dan seterusnya adalah dua pemain import yang juga berada dalam radar peminat-peminat Sabah FC dan kedua-dua pemain ni pun seperti mana video sebelum ni, kedua pemain daripada JDT dan kedua pemain import ya yang berada dalam radar peminat Sabah FC ini adalah daripada Kelantan City. So pemain tersebut adalah seperti yang kamu nampak di dalam gambar ni. Ini adalah C. Fuentes dan juga Ismail Akinade. Okey, kalau ngam sebutan aku. So ini adalah merupakan dua pemain import yang sekarang ini disebut-sebut di kalangan bibir peminat pasukan Sabah FC yang dikatakan sesuai untuk menyertai Sabah FC bagi meneruskan lagi saingan baki Liga Super yang akan datang dan juga untuk melengkapkan skuad Sabah FC untuk pertukaran pemain tu transfer windows kedua untuk saingan Liga Super ni. Pada aku nampak di sini guys, again seperti mana video sebelum ni juga, kedua pemain ni mempunyai position yang berbeza di mana Si Fuentes satu lebih dikenali sebagai Sifu. Beliau adalah merupakan player maker untuk pasukan Kelantan setakat ni. Lebih beraksi di bahagian wing sebelah right, tapi beliau kalau aku tengok untuk beberapa perlawanan highlights untuk Kelantan, dia lebih dideploy as a attacking midfield center. Macam aku cakap tadi, dia adalah merupakan setakat ni player maker untuk Kelantan FC lah. Dan seterusnya adalah Ismail Akinade adalah merupakan center forward dominant. Dia punya position center forward tapi boleh juga beraksi di bahagian wing right. Di mana kalau kita tengok statistik dua pemain ni, Sifu lebih banyak perlawanan lah, telah turun sampai 10 perlawanan, manakala Akinade ni sebanyak 7 perlawanan. Walau macam mana pun statistik untuk gol dan juga assist mereka ni agak seimbang juga sebenarnya, membuatkan mereka merupakan dua pemain tunjang utama untuk pasukan Kelantan FC ni. Walaupun kita tahu Kelantan bukan berada dalam kedudukan yang baik sebenarnya, tapi dua pemain ni adalah merupakan bilang orang highlight lah di antara pemain-pemain pasukan Kelantan. Dan untuk kontrak pula bagi kedua pemain ni, aku sudah buat research, aku tidak jumpa sebarang kontrak expiry untuk Sifu, manakala kontrak expiry untuk Akinade again adalah pada bulan Disember 31 hujung tahun ni 2023. So kalau kamu tanya aku antara kedua-dua pemain ni yang nampak lebih realistik untuk bersama kita, of course lah Ismail Akinade ni tu selaku center forward, di mana selepas keberangkatan juga penjoku daripada Sabah FC oleh kerana masalah yang tidak dapat dielakkan. So Sabah sekarang dikatakan tengah membuat pencarian untuk melengkapkan kuota import yang setakat ni kalau aku nak silap ada 7, tapi itulah juga penjoku. So basically kita ada 6. So lagi 2 sekiranya berminat untuk dicari, ada 2 lagi slot yang perlu diisikan. Tapi slot yang paling penting di sini adalah slot untuk bahagian forward atau center forward serangan Sabah FC, kerana kita tahu setakat ni walaupun kita mempunyai keputusan yang cukup bagus setakat ni, tapi kita sendiri akui yang gol-gol terhasil setakat ni bukan datang daripada bahagian forward kita. So inilah yang sering dikatakan oleh peminat pasukan Sabah FC, di mana kita perlu mempertajamkan bahagian forward kita, mendapatkan satu lagi pemain import yang cukup berkaliber, atau paling tidak pun ubah cara formation ataupun cara permainan Sabah FC supaya kita lebih mendeploykan, memberi peluang untuk atau membuka ruang untuk center forward kita mendapatkan peluang untuk menjaringkan gol. Setakat ni itu adalah bagi aku 3 benda yang sering diperkatakan, sering diperbincangkan oleh peminat-peminat Sabah FC. So statistically untuk pemain ni, kalau kita tengok di sini, aku share dengan kamu secara detail. Aku ambil data ni daripada transfermarkt.com. So untuk si Sifu ni, kalau kamu tengok di sini, sekali lagi 10 penampilan, 3 gol dan 1 assist. Gol partisipan adalah 33% seperti mana aku katakan. Arif Aiman kalau aku tak silap dia dalam 20+% lah. So contribution Sifu untuk pasukan Kelantan sebenarnya cukup tinggi sebenarnya untuk membantu pasukan Kelantan menjaringkan gol. Dan pasukan Kelantan sendiri pun, walaupun beberapa perlawanan mereka lalui kalah, tapi mereka masih mampu untuk menjaringkan gol. Dan aku masih tak boleh lupa jaringan gol yang Sifu lakukan, menewaskan penjaga gol pasukan Sabah FC. Memang lawa gol tu. So ini adalah merupakan salah satu, aku rasa, main attraction yang membuatkan ramai peminat Sabah berminat
untuk melihat Sifu beraksi bersama Sabah FC. Walau macam mana pun, untuk si Akin Adi ni guys, tidak kurang juga biasanya contribution dia untuk Kelantan, di mana gol partisipan yang telah dilakukan adalah sebanyak 42%. So contribution dia untuk Kelantan pun cukup tinggi juga, di mana dia telah melakukan 2 assist di sepanjang 7 perlawanan yang telah dilakukan. Tapi daripada pencarian aku ni, statistically mereka ni nampak sama. Tapi kalau kita tengok dari segi pengalaman, Sifu ni mempunyai pengalaman yang lebih cukup bagus beraksi di saingan liga yang cukup bagus, di mana telah beraksi di bersama pasukan Malaga, kalau aku nak siap Malaga FC di saingan Liga Spanish, tapi itu pun Division 2 lah. Tapi macam mana kita tahu Eropah ni dia punya level tu memang berbeza. So again, pengalaman di antara kedua ni, pemain ni aku lebih tengok kepada Sifu lah. Tapi significant Sifu untuk Sabah FC setakat ni, kalau kamu tanya dari segi midfield, terlalu banyak player sebenarnya. Kita ada Badrul Bakhtiar lebih dideploykan di bahagian forward, tapi Badrul Bakhtiar pun merupakan salah satu playmaker yang cukup bagus untuk Sabah FC. Kita ada Stu, kita ada Telmo, kita ada Pak Tesu setakat ni. So aku nak nampak macam mana dia akan dimasukkan bersama pasukan Sabah FC, berapa banyak minit permainan yang dia boleh dapat bersama pasukan Sabah FC. Tapi kalau kita tengok dari segi reality untuk rotation, di situ ada nampak logik dia lah. Pasal kita nampak sewaktu Telmo Castanheira cedera selepas menentang Kuching City tempoh hari, 2-3 perlawanan kalau aku nak silap Telmo nak turun, kita nampak ada kepincangan sedikit di bahagian midfield kita. So kalau kita tengok dari sudut tu, aku rasa logik untuk mendapatkan Sifu ni bersama Sabah FC. Tapi sekarang ni kita lebih menumpukan untuk menguatkan serangan jentera Sabah FC. So kalau kamu tanya aku, di antara kedua-dua player ni untuk dibawa masuk bersama Sabah FC, Ismail Akinade lebih diperlukan lah untuk melengkapkan dan juga menguatkan serangan Sabah FC. Tapi dari segi satu lagi aku mau share sama kamu, aku nak mau peristiwa Jacob Njoku berulang lagi sekiranya kedua pemain ni bersama Sabah FC, kerana mereka, aku nak pasti mungkin Sifu ni this season kali baru dia join lah, tapi Akinade ni yang aku risau sikit. Aku nak mau peristiwa Jacob Njoku berulang kerana mereka ni beraksi di Liga Perdana dan ini adalah first time untuk mereka beraksi di Liga Super. So adakah mereka mempunyai level yang cukup tinggi, cukup sesuai untuk bersama tim-tim yang berada di top 5 sekarang ni? Itu menjadi persoalan dia. So tidak mau lagi kesilapan berlaku lah. So okay guys, ini adalah perkongsian video kedua aku mengenai transfer Windows kedua untuk Sabah FC. Macam biasa, sila letakkan pendapat kamu di ruang komentar di bawah. Sehingga berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.